kasih Puan Nur Azura selaku moderator kita hari ini, dan saya juga difahamkan Cikgu Bun yang akan buat pembentangan hari ini. Dan kepada semua yang dapat bersama pada 3 hari bulan Mac 2023 pada hari Jumaat sambil berada dalam musim cuti sekolah. Semoga tuan-tuan dan puan-puan sehat, dapat mengunjungi rumah saudara mara, ibu bapa dan sebagainya, adik-beradik, rakan. Make use of these holidays. Sangat penting, ya, sangat penting. Orang silap kadang-kadang kenapa cikgu diberi cuti. Cuti ini adalah untuk recuperation, supaya bila anda kembali selepas cuti ini datang dengan satu semangat yang tinggi, semangat yang baru dan rehat yang cukup, kerana tugas seorang guru berbeza daripada banyak tugas yang lain. Of course, seperti juga mereka yang bertugas dalam bidang perubatan, cikgu juga. Kita ada jururawat, cikgu pula guru rawat. So, guru rawat ini tugas dia berat. Tugas dia berat nak membina, bukan saja nak menyampaikan pembelajaran atau menghasilkan pembelajaran, tapi pada masa yang sama nak bina sasiat masa depan warga negara Malaysia. Teaching is the mother of all professions. Ya. Dia ibu kepada segala profesion yang lain. Setiap individu sudah pastinya pernah digurukan atau pernah berguru di sekolah atau di mana-mana tempat. So itu kelebihan jadi seorang. So tuan-tuan dan puan-puan, topik saya pada hari ini, saya pernah juga bentangkan topik ini, tapi hari ini saya tambah lagi kerana saya dapati bahawa ini masa yang baik, masih lagi ada 2 minggu lagi, dan kepentingan tentang baca untuk dapatkan ilmu. Leaders are readers. Leaders are readers. Yang berhormat Perdana Menteri kita memang terkenal sebagai seorang pembaca. Dan mengapa, kita akan ketahui sebentar lagi. Why reading is so important. Kenapa ilmu itu sangat penting. Dan negara-negara yang maju di dunia dalam bidang pendidikan, umpamanya negara Finland, masyarakatnya banyak membaca. Banyak membaca. Lebih kurang setiap individu baca 12 buah buku setahun. So not all readers are leaders. Ramai orang yang baca, tapi but all leaders, kalau anda pemimpin sudah pastinya anda memang menjadi seorang pembaca, reader. Semalam dalam satu perjumpaan mesyuarat dengan yang berhormat menteri, dia tahu saya berminat tentang Finland dan sebagainya. Dia kata, Dr. Mahinda, there's a book tentang autonomi guru, dia kata, yang berhormat Menteri Pendidikan beli, dan I'm going to look for the book now. Saya juga akan baca lah untuk lihat apa yang diperkatakan tentang otonomi guru, ya. Memang satu tajuk dan aspek yang saya rasa penting ke hadapan dalam dunia pendidikan. The way forward dalam dunia pendidikan, otonomi guru, khususnya professional autonomy. Apa tu professional autonomy? So, tak kira lah whether all readers are leaders atau all leaders are readers. Bagi saya, all teachers are readers. All teachers should be readers. Siapa yang ada bersama dengan kita pada petang ini, you must become a reader. Apa jua jenis buku yang anda ingin nak baca, baca. Baca supaya kita boleh dapat satu inspirasi kadang-kadang, kita dapat ilmu dan sebagainya. Setiap individu itu, inspirasi yang ada pada kita daripada ilmu itu berbeza. How knowledge inspires us. So baru ni saya baca buku Uphill
The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy. Mereka daripada kawasan Melaka, Paula Singh penulis dia. Dan saya minati buku-buku tentang especially biografi individu atau kehidupan mereka. Umpamanya satu buku lagi yang banyak memberi inspirasi pada saya ialah The Driver's Son, iaitu pengasas kepada syarikat Sapura. Macam mana dia bermula dan whole apa yang mereka lalui. Dan kadang-kadang kita boleh kaitkan kehidupan kita sendiri dengan perkara yang mereka lalui juga. Yang terbaik saya lihat daripada yang satu perkara yang menyahut jiwa saya daripada buku Uphill, The Journey of a Sikh Chinese Kampung Boy, ialah macam mana pada tahun 50-an dan 60-an begitu sukarnya untuk mempunyai kuasa nak beli, the power to buy, kerana tak ada duit. Zaman yang berbeza. Dan bagaimana mereka sebagai satu keluarga, Paula Singh, ya, sebagai satu keluarga, 5 lelaki, 5 perempuan dalam keluarga itu, 10 orang anak, mencari surat khabar yang terbuang supaya boleh dapat ilmu daripada surat khabar, macam orang lipat nasi lemak, untuk cari keratan-keratan di situ untuk baca supaya boleh dapat ilmu. Begitu sukarnya dapat ilmu. Sehingga satu hari datang 2 orang guru yang sewa bilik di rumah mereka, guru yang buat praktikum. Dan dalam proses mereka tinggal di situ, mereka dapat mempengaruhi ibu bapa mereka untuk belikan surat khabar setiap hari. Dan pada masa itu, harga surat khabar ialah 15 sen. Hari ini 15 sen, kanak-kanak kalau lihat di atas lantai 20 sen pun tak angkat kadang-kadang, ya. Tinggal aja di situ. Tapi masa itu 15 sen untuk beli surat khabar. Daripada masa itu mereka diberi nasihat kepada ibu bapa, maka ibu bapa mereka rasa boleh invest dalam 15 sen sehari untuk dapatkan surat khabar. Saya hanya ambil satu contoh, tapi dalam penulisan itu ada banyak perkara-perkara. Dan saya rasa banyak juga buku lain yang saya baca, saya suka kerana ada nasihat, ada nilai yang kita selalu boleh ambil daripada ilmu yang kita atau maklumat yang kita dapat daripada bacaan kita. Ini tambahan kepada penyampaian saya yang sebelum ini. Harga buku ni RM40, saya bukan nak promote ke apa, tapi selalu buku saya pun saya tak beli yang mahal-mahal. Yang penting itu ialah the knowledge ini, ya. Ada buku yang ya memangnya 100 lebih, kalau tengok kita rasa ada something daripada buku itu yang anda perlukan, then you will go for it. Money is not the criteria, ya. Okay, next slide please. So apa kelebihan ni, ya? Nak baca buku Dr. Mahinder ni asyik cakap pasal buku, ilmu. Gain a competitive advantage by reading. Read at least 1 hour per day dalam bidang yang anda rasa anda nak ceburi. Kalau anda guru matematik, anda nak belajar apa juga tentang cara nak menjadi seorang guru matematik yang hebat. Contohnya, 1 hour a day will translate into approximately 1 book a week. Sejam sehari, sebuah buku seminggu. 1 book a week will translate into approximately 50 books over the next 12 months. Dalam setahun, 50 buah buku. Boleh pinjam daripada pusat sumber, boleh pinjam daripada rakan, tapi jangan lupa nak pulangkan balik. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Saya ulang semula sekali lagi. If you read an hour a day, 1 book per week, you will be an expert in your field within 3 years. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years.
Anda akan jadi orang yang menjadi pakar rujuk dalam 5 tahun. Lebih lagi, you will be an international authority in 7 years. Saya ulang semula sekali lagi. Through continuous learning, you will be a national authority in 5 years. You will be an international authority in 7 years. So, carilah ilmu tu, carilah buku untuk pembelajaran. Invest in continuous learning, the next point. Spend 3% of your salary or whatever you earn on your own professional and personal development. Kalau gaji kita RM3,000, RM30 kita belanja untuk pembangunan profesional kita. Kalau tak cukup 3% dalam sebulan, simpan untuk bulan berikut, maka dia jadi RM60. And you will use that for your own development. Sometimes a single insight, a single article written by a specialist in your field can change the direction of your career. Anda selalu dengar saya kata pada penghujung penyampaian saya, baca makalah atau jurnal dan sebagainya. Kadang-kadang banyak kita baca ya, 10 muka surat. Tapi ada 2 perkara daripada 10 muka surat tu membawa satu insight, satu pembukaan kepada minda kita. Tapi yang penting, the more ideas that you expose to yourself to, the more likely you will expose yourself to the right idea at the right time. Tak tahu idea apa anda akan datang pada masa yang tertentu. So carilah idea itu. Get that idea. Untuk pembangunan peribadi melalui pakar, melalui ada interaksi profesional dengan pakar dan juga kursus, hadiri kursus dan baca buku yang ada practical information supaya anda boleh bawa peningkatan kualiti dalam kerja dan mendapat satu kelebihan kompetitif. Ilmu itu akan sudah pastinya meletakkan anda di satu tahap, satu tangga yang berbeza. Dan bagi seorang guru, kita tidak boleh tinggalkan ilmu. Ilmu ini sebati dengan jiwa kita. Ilmu ini sebati dengan DNA kita. Kita, kalau tuan-tuan dan puan-puan ingat, minggu lepas saya sebut, bila kita dilatih, kita sentiasa buat assignment dan sebagainya. Tapi ilmu yang kita terima pada tahun 2000, sekarang dah 20 tahun lebih. Maka kita perlu cari ilmu yang baru. Ilmu yang boleh membawa satu pembaharuan kepada cara pemikiran kita. So jangan lupa formula kita untuk hari ini. Read 1 hour per day, 1 book a week, 50 books a year, and become an expert in your field in 3 years. Saya guarantee you will become an expert. Dengan ilmu amal yang diamalkan dalam bilik darjah dan di sekolah, campur dengan bacaan anda, you will become the expert. Bukan expert dari perspektif teori saja, tapi juga dari perspektif pengamalan. Because you are working as a teacher. Tugas anda sebagai seorang guru. So ingat, Harry S. Truman, the 33rd President of the USA, sebut, not all readers are leaders, but all leaders are readers. Tapi bagi saya, semua yang ada bersama saya pada hari ini ada 181 orang sekarang. 181 orang ni sudah pastinya akan jadi that reader, pembaca untuk meneroka ilmu yang baru. Bagi seorang pemimpin, bagi seorang PGB, pengetua guru besar, jangan lupa anda berdiri depan guru-guru anda setiap minggu dalam perhimpunan mingguan, dalam mesyuarat dan sebagainya. So anda harus sampaikan ilmu-ilmu baru.
Kita tidak boleh jadi individu yang sampaikan perkara yang kita sudah sampai, benda yang sama kita sampaikan setiap minggu. So, bawa satu pembaruan. Kalau cikgu bertugas pada minggu itu, datanglah dengan 5 atau 6 ayat yang anda akan sampaikan kepada murid anda, kepada rakan-rakan lain yang dengar bersama, ilmu yang baru. Ilmu yang anda rasa kalau dikongsikan akan terbenam dalam sanubari murid-murid dan rakan guru kita. Kita sentiasa kena jadi role model, supaya kita boleh meneliti dan meneroka idea dan ilmu baru. Kita boleh menyoal dan mencabar perspektif dan amalan semasa dalam adab yang terpuji. Bukannya jadi penyoal kerana kita sudah baca 2 buah buku, maka kita nak tunjukkan kita sudah baca 2 buah buku. Itu tidak hasratnya. Hasratnya kita ada ilmu. Kalau ilmu kita boleh membawa satu tanda soal kepada apa yang kita sedang bincangkan atau kita sedang dengar, itu adalah perkara yang penting bagi pembangunan institusi. Kita tidak boleh jadi yes man sahaja. Kita menyoal dan mencabar perspektif dan amalan dalam adab budaya ilmu yang terpuji. So, untuk mendapat adab budaya, Mungkin Datuk terputus tu, mungkin tunggu sekejap lah, dia akan masuk balik insyaAllah. Okay, baik. Ya, betul. Daripada apa yang saya faham, daripada pemahaman saya lah, perspektif saya berkaitan dengan intifati daripada Datuk Dr. Mahendra tadi, di mana nak menjadi seorang leader ni, untuk menjadi seorang leader ni, leader mesti membaca. Itu yang sangat penting lah. Dan seperti apa yang saya lihat tadi dalam chat, kata Dr. Zarina, mengatakan carilah ilmu tanpa jemu dan pasti bertemu. Itu memang betul. Bila kita guna online, kadang-kadang kita mengalami keadaan begini. Saya sangat yakin tuan-tuan dan puan-puan tahu keadaan macam ni normal. Tapi apa yang kita dapat sebentar tadi itu, saya rasa satu yang sangat-sangat bagus, yang sememangnya kita sebagai pendidik harus ambil cakna. Nak baca, rakyat Malaysia satu ketika dulu hanya dikatakan membaca 5 helaian muka surat setahun. Tapi sikap itu saya rasa telah berubah dari semasa ke semasa, dan hari ini kita dengar apa yang Datuk cakap tadi adalah sesuatu yang sangat bagus. If we can do that, sangat-sangat memberangsangkan. Yes, Datuk dah masuk balik. Silakan Datuk. Ya, sorry. Ada masalah dengan komputer hari ini. Boleh tayangkan semula. Okey. So kita ke 2 poin yang terakhir, iaitu pemangkin sebagai refleksi ilmu ni. Dan kalau kita dah baca, kita habiskan sebuah buku, kita rasa some sense of enjoyment setelah kita baca. Saya sebut tentang negara yang hebat seperti Finland. Masyarakat di Finland pinjam 68 juta buku pada tahun 2017 atau 2018. So, ingat, mereka daripada banyak perkara yang diminta kepada mereka, mereka kata, masyarakat Finland kata yang nombor 1, dia nak air yang bersih. Nombor 2, dia nak libraries. Itu permintaan yang kedua. Bukan highway, bukan kereta api laju dan sebagainya. Itu masyarakat mereka. And they have a very new library di Helsinki yang dipanggil Ode. So, ingat, bila saya rasa bosan, saya akan baca buku. Sepatutnya orang kata bila saya rasa bosan, saya pergi ke IOI Mall ke dan sebagainya. So, tapi ini daripada satu poster yang saya pernah lihat dekat IAB dulu, Pusat Sumber IAB, bila saya rasa bosan, saya akan membaca. When I'm bored, I read a book. So, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lupa bahawa ilmu itu penting, dan asisten saya akan bacakan
ayat-ayat terakhir. Okey. Boleh. You don't laugh. You don't. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. Buku adalah beban latihan untuk minda. Books are the training wheels of the minds. Okay, thank you. Assistant saya sudah bacakan. So remember, buku adalah beban latihan untuk minda. Kita boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber, daripada makalah, majalah dan sebagainya. So, bila kita baca buku, kata Jumpa Lahiri, seorang pengarang yang terkenal, that's the thing about books. They let you travel without moving your feet. Anda boleh dapat ilmu daripada pelbagai sumber. Itu saja daripada saya. Minta maaf tadi tentang gangguan teknikal. So thank you very much. Saya serahkan kembali kepada Puan Azura sebagai moderator kita untuk hari ini.